الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إن الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Terima kasih pada yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkatan insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita keampunan besar-besaran pada malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan taman syurga, antara taman syurga yang kita hadir pada malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala sudi untuk memandang kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kita sebanyak-banyak rahmatnya kepada kita dengan sebab kita mempelajari Al-Quran, mudah-mudahan insya-Allah. Tidak lain dan tidak bukan, kita mempelajari Al-Quran pada hari ini adalah kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala mendatang ke sebanyak hidayahnya kepada kita. Sebab kenapa kita perlukan hidayah dalam hidup kita? Sekalian. Puan-puan je lah kot kan. Tak ada, ni macam kuliah muslimat jadi rasanya. Kenapa kita perlukan hidayah? What is the purpose of we gaining hidayah from Allah Subhanahu Wa Taala? Perlu ke tidak hidayah ni? Perlu kan? Sejauh mana kita desperate untuk hidayah? Kenapa kita nak? Ya? Guide untuk diri ke mana? Jannah. Kadang-kadang kita dalam kehidupan ni, first kali ialah kita nak minta petunjuk ni untuk kita ke syurga. Betul kata puan? Puan kan? Betul kata saudari tadi, tak tahulah siapa mana nak address yang mana. Kita nak minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak pandu kita ke syurga, tu yang pasti. Tapi satu lagi part yang kita minta Allah SWT berikan hidayah ni sebab apa? Sebab kita nak minta Allah pandu kita buat pilihan. Hidayah yang Allah berikan pada kita ni, yang kita nak sangat ni, minta Allah bantu kita untuk membuat pilihan yang tepat. Sebab kita hidup dekat muka bumi ni, kita hidup dengan dibentangkan dengan pilihan yang sangat banyak. Maka sebab itulah dalam doa dalam surah Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dekat sana rasyada itu maksudnya petunjuk juga. Tapi apakah beza rasyid ataupun rasyada dengan hudan? Hudan ini bawa kita ke syurga, petunjuk yang bawa kita kepada jalan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rasyada yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bantu kita untuk dapat petunjuk, minta Allah berikan petunjuk supaya diberikan kepada kita kebijaksanaan untuk melakukan pilihan yang tepat. Maka ini peranan kita minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira dalam aspek hudan ke ataupun hidayah ke ataupun dalam bentuk aspek rasyada. Maka kita nak minta petunjuk Allah supaya Allah pandu kita. So macam mana kita nak dapatkan hidayah ini ataupun rasyada ini? Tidak kita kena melazimi satu manual yang mengajarkan kita satu petunjuk yang sangat superb yang akan bawa kita jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buat pilihan tepat kat muka bumi ni pun, by the end kita nak pergi syurga Allah SWT juga. Maka kita harapkan kita berpandukan dengan the ultimate guidance from Allah, iaitu Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bukan sekadar Allah berikan kita peluang untuk buat pilihan yang tepat, tapi Allah ganjarkan kita dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan dipermudahkan jalan ke
syurga insya-Allah. Okey. Ini sekadar permulaan. Maka hari ini kita akan masuk satu ayat, satu dimensi selepas, kalau ingat lagi lah, pada siri yang keempat saya bentangkan tentang Allah banyak bermain dengan emosi. Allah sekejap mendatangkan khabar gembira, sekejap Allah mendatangkan khabar sedih. Maka dia punya tune dia ataupun dia punya ritma dalam surah Al-Baqarah pada siri keempat yang lalu saya bincangkan, Allah mendatangkan ritma sekejap gembira, sekejap sedih. Jadi dia bermain dengan emosi. Maka topik siri kelima pada hari ini, insya-Allah kita akan melihat satu creatures yang unik emosi dia. Satu makhluk yang sangat-sangat kreatif emosi. Kreatif ke emosi? Bukan kreatif pun dah. Ya, unik lah. Unik emosi dia. Iaitulah siapa? Malaikat. Manusia. Malaikat ada emosi tak? Anda pasti malaikat tak ada emosi? Dandan je anda. Kita akan bincangkan. Hari ini kita akan jawab beberapa persoalan. So selepas Allah banyak bermain dengan permainan perasaan sebelum ini, sekejap gembira, sekejap sedih, dan Allah memaparkan kepada kita pada siri kali ini, pada babak kali ini, siapakah dia makhluk itu yang unik perasaannya, maka juga kita akan jawab persoalan di samping yang tadi. Kita nak jawab persoalan bagaimana malaikat tahu. Kan, tahu kan? Bagaimana malaikat tahu yang perciptaan khalifah ini akan mendatangkan kerosakan dan pertumpahan darah? Tang mana? Dan hari ini kita nak kupas juga tang mana datang Israiliyat yang biasa kita dengar pada hari ini. Ada setengah mengatakan malaikat tahu disebabkan ada makhluk lain pernah menghuni muka bumi sebelum itu, iaitulah daripada kalangan jin. Maka malaikat berpendapat yang manusia akan melakukan kerosakan disebabkan ada study case sebelum ini. Maka ini datang daripada kelompok yang mana? Jin ke, syaitan ke, apa satu lagi? Iblis. Ada iblis ni datang daripada mana saya nak kata tadi? Iblis datang daripada mana? Daripada kelompok yang mana? Daripada kelompok malaikat ke daripada kelompok jin ataupun syaitan? Dan kita nak rungkaikan juga siapa syaitan ni. Saya nak tanyalah, kita just buat a quick survey. Bila kita sebut tentang syaitan, what come to your mind first about syaitan? Syaitan, ya? Ya, macam mana? Yang menghasut manusia. Oh, anda tak macam saya gambarkan. Kalau macam saya dulu bila sebut syaitan, saya bayangkan ada tanduk kan, yang the red devil kan, minta maaf minat Manchester United kan, yang kita gambarkan yang ada pegang apa cangkul, garfu garfu besar kan, yang ada pegang garfu besar. Maka kita kata gambarkan bila syaitan, kita gambarkan yang bertanduk dan sebagainya, merah padam dan sebagainya. Bahkan kalau kita tengok filem-filem hantu yang dikeluarkan oleh Hollywood, mereka gambarkan syaitan pun sebegitu rupa juga. Bila datang bawa-bawa yang memunculkan siapakah dalang bagi hantu-hantu ini, mereka mengeluarkan syaitan mereka yang mukanya merah, wajahnya merah padam dan ada tanduk di atas. Persoalannya, syaitan ni individu ke? Ataupun apa yang Quran kata tentang syaitan? Adakah syaitan yang dimaksudkan bila kita dengar syaitan pada hari ini, syaitan itu bersifat individu? Ataupun syaitan itu ada jantinanya? Ataupun syaitan ini ada jenis-jenisnya? Maka kita akan rungkaikan juga pada hari ini kalau sempat, insya-Allah. Seterusnya, kita akan tengok betapa Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita secara jelas tentang kekeliruan kita tentang kenapa malaikat bertanya. Kan saya tanya kenapa macam mana malaikat tahu? Dan saya nak tanya anda, apa pandangan anda bila anda membaca ayat ini, dan bila yang kita kenal malaikat inilah seorang yang makhluk yang taat kepada perintah Allah, sami'na wa ata'na, tapi kenapa dalam babak ini malaikat bertanya kepada Allah? Adakah ini tanda malaikat tidak taat kepada Allah? Kenapa malaikat bertanya? Sebenarnya benda yang kita selama ini mencari kenapa malaikat bertanya, atas reason apa malaikat bertanya, kita keep buat judgment dan kita buat reasoning tentang perkara ini. Tapi hakikatnya Allah sendiri telah menjawab dalam ayat yang terdekat dengan ayat tersebut. Kita je tidak barangkali tidak tengok dengan betul-betul yang sebenarnya Allah telah menjawab kenapa malaikat bertanya. So banyak hipotesis, banyak inference yang telah muncul mengatakan malaikat bertanya ni sebab apa? Sebabnya dia rasa macam tadilah saya katakan, ada cerita-cerita yang wallahu alam kesahihannya yang kata pasal ada jin yang pernah menghuni dunia, maka dia bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persoalan-persoalan ini insya-Allah kita akan jawab dari sudut aspek lingual, dari sudut bahasa dalam Al-Quran ini sendiri, dan spiritual. Ada perkara yang kita kena
tengok ayat ini sebagai ayat spiritual kepada kita. Apa perkara yang kita boleh reflect untuk kita mendapatkan sedikit suntikan spiritual, supaya by the end kita baca Quran ni kita dapat bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini the ultimate things yang kita nak bila mana kita membaca Al-Quran. Mudah dah ini untuk kita hinggapkan ke sajadah. Mudah kita nak melakukan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab syukur Allah berikan kita rasa bila mana kita membaca Al-Quran. Baik, kita masuk ayat yang kita sambung lepas kita berhenti ayat ke-29 baru-baru ini pada siri yang keempat. Hari ini kita akan sambung ayat ke-30, yang saya kira ayat yang anda hafal. Barangkali kalau anda pernah bersekolah di sekolah agama satu ketika dahulu, anda pernah memberikan tazkirah tentang ayat ni kan. Bila mana ada kakak-kakak minta berikan tazkirah, maka anda pun bela nak beri tazkirah pasal apa ya kan. So bila dengar kata sini kata nak beri tazkirah yang baik ni mesti kena ada ayat Quran, maka anda pun mesti ingat ayat ini, sebab ayat ini memang sangat popular. Bahkan ramai yang menghafal ayat ini kan. Barangkali anda di office anda barangkali diminta untuk berikan tazkirah. Kadang-kadang anda tak tahu nak beri tazkirah pasal apa, maka anda pun menceritakan pasal ayat ini. So ramai daripada kita pernah berceramah ataupun pernah menghafal ayat ini, tapi sejauh mana kita melihat ayat ini rapat dengan diri kita, dan sejauh mana kita mendapat suntikan spiritual daripada ayat ini. Sebab pada ayat ini saja mungkin kita akan wakaf sedikit lama, berbanding dengan ayat 31, 32, 33, 34, 35 yang saya akan bincangkan. Yang ini 30 sampai 35. Tapi mungkin 30 ini mungkin babaknya saya akan bincangkan sedikit lama, sebab banyak sangat dan syarat sangat dengan pengajaran yang kita boleh ambil pada ayat 30 ini. Yang pertama kita bacakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat pertama menceritakan, ayat ke-30 menceritakan, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, which mean Allah memberitahu kepada sekalian malaikat, inni ja'il, sesungguhnya aku ingin menjadikan. Kalau anda perasan dekat sini, ja'ilun ini dia berupa sifat, dia punya dalam bahasa Arab disebut sebagai isim fa'il. Anda pernah dengar isim fa'il tak? Pernah belajar bahasa Arab tak? Pernah. Kalau anda tahu isim fa'il ni dia menggambarkan kesempurnaan dan ketetapan. Dalam Quran bila Allah menggunakan isim fa'il, just note down dalam nota anda, isim fa'il digunakan untuk menggambarkan kesempurnaan dan juga menggambarkan ketetapan. Isim fa'il. Dan sebab itulah dekat sini Allah tak kata inni ataupun innallah ja'ilun. Allah tidak mendatangkan dirinya dengan namanya sendiri, tapi diletakkan ya dekat situ, inni, sesungguhnya aku ja'ilun. Ja'ilun ini kalau datang daripada perkataan asalnya ja'ala. Ja'ala ini maksudnya apa benda? Jadi. Kan biasa kita doa Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah. Ja'ala maksudnya jadi. Jadi bila jadi ja'il, dia jadi isim fa'il. So fa'il dekat sini maksudnya pembuat tu ada dekat dalam fi'il tu. Faham ke tidak? Kita dekat dalam kalau dalam bahasa Melayu curi, kalau yang mencuri kita akan panggil apa? Pencuri. Jadi yang menjadikan dia akan jadi ja'il. Kalau jadi ja'ala, tapi yang menjadikan dia jadi ja'ilun. Jelas? Itu namanya isim fa'il. So dia tidak menggunakan dirinya, dia tak kata macam ni Allah ja'ala, tapi Allah ja'il. Ini ja'il, sesungguhnya aku, dengan kata ganti nama diri saya ataupun aku, Allah terus sambung dengan ja'il, aku sendiri yang menjadikan. Maksudnya kat sini, kenapa Allah tidak meletakkan dirinya, namanya dekat depan, iaitu Allah ja'ala? Sebab Allah kata dalam kejadian itu aku yang take over proses-proses semua sekali. Faham ke tidak? Dalam penjadian khalifah itu, yang dalam menciptakan manusia itu, Allah uruskan daripada A to Z. Sebab itu dekat dalam fa'il itu ada Allah sekali dekat dalam fa'il. Ada fa'il dia, ada pembuatnya dekat dalam fa'il itu. Kamu faham ke tidak bahasa Arab? Boleh? Macam mana nak cakap ya? Saya dah fana dah dengan bahasa ni. Saya tak tahu anda dapat ke tidak. Maksudnya perbuatan itu, dalam perbuatan itu ada pembuat dia. At the same time, Allah tak pisahkan pembuat dengan buat tu. Allah tak pisahkan pembuat dengan perbuatan tu. Dia jadi sekali dalam satu ayat. Which mean Allah nak gambarkan segala proses tu aku yang buat. Which mean aku bersatu dengan proses tu.
Tidak ada split of second aku tinggalkan dalam proses ni. Semuanya aku. Gitu. Dapat. Alhamdulillah. Saya duduk bimbang bila syarah bahasa ni, saya takut tak sampai. Jadi ini gambaran Allah menggunakan isim fa'il. Maksudnya tu saya katakan dia menggambarkan kesempurnaan, which mean A to Z Allah take over. Dia sempurna dengan Allah yang buat benda tu. Dan ketetapan. Ini ja'il fil ardi. Anda highlightkan siap-siap. Kalau anda punya masa boleh diconteng, saya tak tahu anda sayang ke tidak masa anda, ataupun anda ada tulis nota, saya nak anda highlightkan kat situ fil ardi. Sebab ramai orang tertanya-tanya dan ramai orang buat prejudgment mengatakan Adam alaihissalam yang diceritakan khalifah dalam ayat ini, Adam alaihissalam diturunkan ke dunia sebab melakukan kesalahan, betul kan? Maka kita pun katalah, oh Adam ni dah dikeluarkan daripada syurga. Tapi kita kena beradab dengan bapa kita, iaitu Adam AS. Dia bukannya buat salah, walaupun memang dia buat salah, tetapi tidak berhak kita menghukum dia ni seorang pendosa yang besar sangat dosa dia. Sebabnya pada awal lagi cerita ini, Allah dah ceritakan di manakah tempat sebenarnya khalifah ni nak duduk. Allah tak kata inni ja'ilun fil jannah, tapi Allah kata inni ja'ilun fil ardi. Siap-siap lagi dah Allah bagi tahu aku nak ciptakan khalifah ni kat mana? Kat mana? Kat bumi. Maka jangan kita kata oh dia telah khianat kepada tempat asalnya. Maka bukan tempat asalnya syurga. Tempat asalnya Allah takdirkan Adam akan huni adalah al-ardi, bukannya jannah. Sebab itulah kalau kita tengok ayat yang dekat bawah nanti, ayat ke 35 yang terakhir saya akan bincangkan, anda akan baca wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Ini cerita Allah perintahkan kepada Adam alaihissalam untuk pergi bersama dengan isterinya untuk huni syurga. Dalam bahasa Arab, uskun maksudnya tinggal selepas berlakunya motion sebelumnya. Faham ke tidak? Contohnya maksud macam ni. Adam alaihissalam sedang berada dalam sebuah perjalanan, which means syurga ini adalah tempat stop sekejap. Dia tidak jadi berhenti betul-betul. Uskun dalam bahasa Arab maksudnya berhenti sekejap, bukan permanent stop. Dia just sekejap je berhenti. Sebab itu hikmah Allah meletakkan kat itu uskun. Kita kat dunia ni, bila datang kita perkenalkan diri kan, contoh kalau kita belajar bahasa Arab, a very common thing, ustazah kat depan akan suruh perkenalkan diri anda, maka anda pun perkenalkan, ismi Syahmi Syazril bin Azmi. Lepas tu ustazah akan tanya, aina taskunu, kan, di manakah kamu tinggal? Dan anda pun akan cakap, askunu fi Seremban Negeri Sembilan, kan, saya tinggal. Sebab hakikatnya kita sedang dalam perjalanan ke mana? Ke akhirat. Maka tempat tinggal kita sekarang adalah tempat tinggal kita yang sekejap. Bahasa kita gunakan askunu fi. Kita kata kita tinggal sekejap dekat Seremban ataupun dekat Bangi, dekat Kajang, kat Putrajaya. Sebab kita tinggal sementara je. Maka samalah juga dengan Adam alaihissalam, tempat dia yang asal yang diciptakan ke dunia, iaitu ke bumi, al-ardi. And then bukannya jannah. Maka sebab itu Allah kata adamuskun anta wa zaujukal jannah. Ayat ni banyak lagi dia punya ibrah, tapi kita just dapatkan a split second hikmah. Kenapa Allah telah memberitahu kita awal-awal, aku ciptakan khalifah ini di bumi. Yang kita tahu bumi ni mana? Ni, kat sini. Okey. Ja'ilun fil ardi khalifah. Dan anda highlightkan juga perkataan khalifah. Okey, just kita berlakukan pembincangan ringkas. Bila kita berbicara tentang khalifah, apa yang kita faham tentang khalifah? Apa yang kita terbayang bila sebut perkataan khalifah ni? Boleh kongsi dengan saya? Ketua. Siapa cakap ketua tu? Ketua. So bila sebut perkataan khalifah ni, kita gambarkan ketua. Lagi? Pemimpin. Lagi? Orang yang mentadbir kerajaan, Najib Tun Razak, semua itulah. Maka Najib adalah khalifah di Malaysia. Minta maaf. Okay. Okay. Apa juga mungkin anda ada persepsi anda dan anda ada terjemahan anda kepada terma khalifah itu, tetapi saya suka untuk bawa anda pada satu metod terjemahan yang berbeza. Barangkali kita mungkin tengok dari sudut bahasanya khalafah, iaitu pengganti, iaitu khalafah ini maksudnya ganti. Kalau khalifah ini maksudnya dalam segi bahasa pengganti
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tu manusia tu, menggantikan Allah kat muka bumi ni. Tapi kena ingat ada persyarat-persyarat dia yang Allah gariskan lepas ini. InsyaAllah kita akan bincangkan. Saya nak bawa anda untuk tengok pada satu metod terjemahan yang berbeza. Ada kalanya kalau kita nak dapatkan zuk ataupun nak dapatkan ruh daripada ayat ini, anda kena tengok sifat fa'il tu ataupun sifat kepada isim itu. Isim tahu isim kan? Isim ni kata nama ataupun namalah nama, isim. Macam saya ni isim lah, anda pun isim lah ke? Farhana ke, Nur ke, Syahmi ke, itu isim. Itu. Maknanya setiap isim ni dia ada sifat dia, betul tak? Anda ada sifat anda tersendiri. Anda mungkin seorang pemalu, saya ni mungkin seorang pemalu sebagai contoh. Kita ada sifat dia. Maka khalifah ini kalau kita bincangkan, apa sifat yang perlu ada pada khalifah? Yang in general ataupun bagi anda secara keseluruhan, inilah konklusi sifat yang perlu ada, labudda mesti kena ada pada khalifah. Apakah dia? Kalau anda lah, tadi anda terjemahkan khalifah ini pemimpin, yang ada juga terjemahkan khalifah ini adalah pemerintah dan sebagainya, pentadbir dan sebagainya. Maka apa perkara, apakah sifat yang perlu ada kepada pemimpin ini? Adil. Okey. Lagi? Bekerjasama. Dah macam jawapan soalan modul-modul kan. Kerjasama kan. Silaturahim. Selamat datang pada yang buah hadir. Apa lagi? Sifat yang perlu ada bagi seorang pemimpin. Anda mesti ada pemimpin idaman anda kan. Takkan anda tak tahu sifat yang perlu ada bagi seorang pemimpin? Kenapa anda gelak? Ya? Berani. Okey, lagi? Pandai kawal emosi. Betul. Lagi? Subhanallah. Menjadi seperti Rasulullah SAW, seperti mana Al-Quran bergerak di muka bumi. Subhanallah. Mudah-mudahan kita akan jumpa pemimpin tu pada akhir zaman, insya-Allah. Okey, setuju tak kalau saya katakan antara sifat yang dominan yang perlu ada bagi seorang pemimpin adalah nilai tanggungjawab? Which mean dia ni seorang yang adil ke, amanah ke, by the end dia akan kembali pada satu terma yang dinamakan sebagai responsibility ataupun tanggungjawab, yang bertanggungjawab. Ini adalah yang asal ataupun in general kita boleh katakan, kita boleh sepakat paling kuranglah khalifah ini dia mesti kena berpegang kepada satu nilai yang dinamakan sebagai tanggungjawab. Dan kenapa anda perasan tak bila Allah nak menciptakan, bila Allah nak mengumumkan, Allah nak ciptakan the first human being in this world, iaitu Adam alaihissalam, Allah tak kata ataupun Allah tak habaq dekat sini inni ja'ilun fil ardil nas. Allah meletakkan the first human being yang aku akan cipta kat muka bumi ini adalah dalam kata nama khalifah, bukannya an-nas, al-insan yang kita biasa bincangkan pada hari ini. Fil ardil ins, fil ardil nas. Kenapa mesti khalifah? Perasan tak? Kalau nak cipta manusia, why not direct beritahu dekat Allah nak ciptakan dekat muka bumi ini manusia? Tapi kat sini Allah tidak direct. Allah menggantikan manusia yang kita faham dalam ayat ini kepada khalifah. Why? Kenapa? Have you ever wondered about this? Pernah tak terfikir sejenak, seketika, kenapa Allah tidak menggunakan direct? Sedangkan after Adam AS ciptakan, akan ada banyak lagi manusia yang akan diciptakan. Tapi Allah tak kata Allah nak cipta manusia, tapi Allah kata Allah nak cipta apa? Khalifah. Which mean all of us, kita adalah khalifah. Sebab itu khalifah ini bukan bermaksud dia ni pegang jawatan, dia mesti kena orang yang ada pangkat. No. Semua orang boleh jadi khalifah. Paling kurang khalifah kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Sebab kita bertanggungjawab terhadap diri kita sendiri. At least tanggungjawab pada diri sendiri. So ramai orang kata, oh khalifah ni tanggungjawab lelaki je. No. Khalifah ini ada dalam diri kita semua. That's why Allah tetapkan. So kita nak jawab lagi persoalan, kenapa khalifah, kenapa tidak insan, kenapa tidak ins, kenapa tidak nas? Kenapa ya? Sebelum tu, anda cuba buka page Tadabbur Center. Tadi ada orang call saya. Saya takut dia terganggu live. Sekarang ni ada live lagi tak dekat Facebook? Atau masih berjalan tak live? Masih berjalan. Okey. Alhamdulillah. Okey. Ceritakan, kenapa Allah tidak menggunakan direct menciptakan yang aku nak ciptakan manusia? Kenapa mesti khalifah? Ya? Ada
sharing. Kita berkongsi, kita berbincang lah ni. Dia seronok sembang Quran ni sebab kita berbincang. Ada tak pandangan? Tak ada? Okey, kalau pandangan saya, kenapa Allah meletakkan khalifah ini? Sebab Allah nak bagi tahu yang aku nak ciptakan ini bukannya makhluk yang tidak ada tujuan. Yang aku nak ciptakan ini adalah makhluk yang ada matlamat, yang ada goal dalam kehidupannya. Sebab hanya sahaja orang yang ada tanggung jawab, orang ini akan ada matlamat dalam kehidupan dia. Orang ini akan ada goal dalam kehidupan dia, ada tujuan dalam kehidupan dia. Sebab itulah orang yang melakukan kerosakan, orang yang akan melakukan pertumpahan darah, sebab dia tak nampak matlamat di hidup ni kerana apa dekat dunia ni. So hanya sahaja orang yang sedar ada tanggungjawab dalam diri dia, nak jaga dirinya daripada zalimi, nak jaga masyarakat sekelilingnya daripada zalimi, nak jaga alam sekitar daripada zalimi, by hook or by crook, dia kena sedar dalam dirinya ada tanggungjawab. Maka Allah nak paling kurang manusia yang aku nak ciptakan ini, kamu kena bersifat dengan sifat kemanusiaan yang dinamakan sebagai tanggungjawab. Ini adalah asas sifat kemanusiaan. Kamu kena rasa ada tanggungjawab dalam diri kamu. Bukan kamu je, kita. Saya pun manusia juga. Kan? Kita kena rasa kita ada kita ada tanggungjawab dalam kehidupan kita. Sebab itulah Allah tidak meletakkan al-ins dekat sini, ataupun an-nas dekat sini, ataupun al-fard, individu dekat sini, ataupun aksyakhsun dekat sini. Tapi Allah meletakkan khalifah. Sebab kita kena berhidup dengan tanggungjawab. Orang yang ada matlamat, dia takkan zalim diri dia. Orang yang ada matlamat, dia akan taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia nampak tujuan dia lah untuk pergi syurga Allah, bertemu dengan Allah. Dia akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan kembali juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila dia fokus kepada tanggungjawab dia yang asal, ada tujuan dia, maka dia tidak akan tersasar. Ini hikmah kenapa Allah meletakkan khalifah dekat sini, tidak al-ins ataupun manusia. Dalam kata bahasa Arab yang menggambarkan manusia itu sendiri. Okay? So every single one of us jangan pernah rasa orang kata apa, rasa mundur ataupun rasa orang kata apa, rasa inferior, rasa rendah diri. So jangan fikir lelaki je yang berhak memegang tanggungjawab. Anda pun ada hak dan kena yakin diri anda ada tanggungjawab yang kita kena lunaskan. Okey? Jelas? Okey. Disambung lagi selepas Allah menyatakan hasrat dengan firmnya, dengan Allah kata yang aku akan take over, aku yang akan ciptakan, aku yang akan uruskan semuanya. Yang aku nak ciptakan khalifah yang kita boleh faham iaitu manusia. Allah sambung lagi dengan pertanyaan oleh para malaikat. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. First kali ialah Allah bagi tahu pada para malaikat. Wa iz qala rabbukal malaikah. So dia punya pendengar dia, audiensnya adalah malaikat. Maka bila yang mendengar ini, dia mendengar kata Allah nak ciptakan manusia iaitu khalifah, maka malaikat bertanya kepada Allah. So anda ingat kan, ada persoalan lepas ni akan timbul. Kenapa malaikat tanya? Daripada mana malaikat dapat tahu yang dia akan tumpahkan darah? Saya nak cerita dulu apa benda respon malaikat lepas dengar hasrat Allah ini. Respon malaikat yang first kali adalah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Dia kata, bukankah orang yang kamu akan ciptakan ini ataj'alu fiha, dekat muka bumi ini, may yufsidu fiha, orang yang akan melakukan kerosakan, wa yasfiku ad-dima, dan akan menumpahkan darah. So ini adalah respon pertama. Dia mengatakan makhluk yang bakal diciptakan Allah ini adalah orang yang akan melakukan kerosakan, makhluk yang akan melakukan pertumpahan darah. Dan tidak habis dekat situ. Selepas itu dia perkenalkan dirinya dengan wa nahnu, kami ni iaitu para malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni Allah, kami ni adalah makhluk yang sentiasa bertasbih kepada kamu, wa bihamdika, dengan kami memuji kamu, wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikanmu ya Allah. Apa yang anda faham kat sini? Kalau anda lah kan, kalau anda dalam situasi anda bercakap dengan kawan-kawan anda tidak berpuas hati dengan pandangan ataupun hasrat daripada setengah-setengah orang, maka anda pun berkata begini, bukankah pendapat kamu ini akan mendatangkan kerosakan ataupun akan mendatangkan orang kata apa, mendatangkan keburukan, dan saya ni, tiba-tiba anda perkenalkan diri anda, saya ni lebih bagus, lebih baik daripada orang tu, gitu. Apa yang anda faham?
daripada dialog. You get the point? You get the dialogue? Cerita pasal nak rot idea, cerita pasal nak persoalkan. Saya letak dalam kata dalam inverted comma. Nak persoalkan hasrat. Tapi dalam persoalan itu dimunculkan dengan memperkenalkan diri. Apa yang anda faham? Macam situasi tadilah. Anda ada kenal seorang ni. Dia ni mungkin akan melakukan kerosakan ataupun dia bagi pendapat. Tapi pendapat itu anda ragui. Tapi anda perkenalkan anda lebih macam seolah-olah macam anda ni lebih suci, lebih murni, lebih baik daripada dia. Apa yang anda faham? Macam mana? Kenapa perlu cipta benda yang lain sedang aku dah ada? Ya puan? Sama. Kenapa perlu cipta manusia sedangkan kami ni sentiasa bertasbih padamu ya Allah? Kenapa nak ciptakan makhluk dalam bahasa yang mungkin kita boleh dah faham? Kenapa nak ciptakan makhluk yang ada risiko ni? Macam tu. Sedangkan kamu dah ada satu makhluk yang kamu ciptakan, iaitu kami, yang sentiasa bertasbih kepada kamu, yang sentiasa memujimu ya Allah. Kenapa nak menciptakan makhluk yang ada risiko pada dia? Gitulah gambarannya. Okay, now datang persoalan seterusnya. Macam mana malaikat tahu? Macam mana malaikat boleh tahu yang makhluk yang bernama khalifah ataupun manusia ini, mereka ini bakal menumpahkan darah dan bakal melakukan kerosakan dekat muka bumi? Saya refer apa yang ditulis oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Tapi saya nak dengar pendapat anda dulu. Mungkin anda ada pendapat dan view yang berbeza-beza. Sebab barangkali kita kena hati-hati sebab banyak sangat cerita-cerita Israiliyat yang bertebaran dalam babak ini saja. So saya nak dengar dulu apa benda yang anda sentiasa berpersepsi ataupun anda punya perkara yang berlegar dalam fikiran anda bila sampai ayat ini ya. Kenapa malaikat boleh tahu ya? Ke anda tak tahu kenapa malaikat boleh tahu? Anda mesti pernah terfikir kan, macam mana malaikat boleh tahu? Dan mesti anda pernah dengar maklumat-maklumat tentang macam mana malaikat boleh tahu. Biasa tak anda dengar, ada orang kata malaikat tahu sebab sebelum diciptakan Adam AS, ada jin yang menghuni bumi ni. Anda pernah dengar cerita tu? Betul ke cerita tu? Soalan saya bangkitkan. Biasa yang kita dengar adalah sebab ada makhluk yang pernah diciptakan dekat muka bumi ni, maka dia nampak benda tu berlaku, maka dia pun berlaku, maka malaikat pun berkata manusia akan melakukan kerosakan dan pertumpahan darah. Adakah benar dan tepat cerita tu? Dari manakah sandaran daripada cerita ini? Adakah rujukan yang tepat menggambarkan ada makhluk lain sebelum itu? Maka saya lebih tenang merujuk dari apa benda yang ditulis oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dr. Salah menyebut kenapa malaikat boleh tahu adalah sebab malaikat ada firasatnya yang tersendiri. Malaikat ini adalah makhluk yang sentiasa beribadah kepada Allah, maka hati malaikat sangat-sangat bersih dan sangat-sangat halus. Dan kita boleh rujuk juga malaikat ini diciptakan daripada apa? Cahaya. Cahaya ini sifatnya menerangi dan sangat-sangat halus. Maka tidak dapat dinafikan firasat malaikat sangat-sangat halus. Maka sebab itu malaikat boleh nampak apa yang bakal berlaku pada makhluk yang akan diciptakan Tuhan ni. Tapi stop, jangan nampak macam hebatnya malaikat ada firasat. Tapi kena ingat, dalam ketahuan ataupun dalam pengetahuan malaikat ini, Allah mendatangkan dirinya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam rasa-rasa tahu, saya katakan macam ni, dalam rasa-rasa tahu malaikat ini, Allah mendatangkan dirinya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Which mean the ultimate the ultimate knowledge here adalah bukan daripada malaikat ni, tapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi anda tengok betapa hikmahnya Allah. Allah tak kata no, you are wrong. Kalau kita hari ni ada autoriti kepada makhluk ataupun ada kepada hamba kita sebagai contoh, ada autoriti kepada pekerja kita, bila pekerja kita buat salah, kita akan cepat kata you are wrong, you are doing mistake, betul tak? Kita akan cepat kata kamu buat salah, kamu salah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, meskipun hambanya yang bernama malaikat ini buat silap, dia tersilap buat judgement je sebenarnya, tapi Allah yang ada lebih autoriti daripada kita tak terus cakap pada malaikat you are wrong. Tapi apa bahasa Allah kat sini? Allah kata sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Betapa hikmahnya penyampaian Allah di sini. Dan so kita nampak kat sini, saya lebih suka berpegang pada benda yang ada sandaran, iaitu malaikat ini dia ada firasat dia.
dia ada kehalusan firasat. Maka sebab itu dia dapat tahu apa yang akan berlaku. Dan seterusnya, kenapa malaikat membangkitkan peristiwa ini, dan daripada mana firasat ini dia dapat? Sebab dia nampak macam mana Allah ciptakan Adam alaihissalam. Dia tengok from A to Z macam mana Adam ini diciptakan. Kan dalam Quran disebutkan diambilkan tanah segenggam, diambil tanah daripada bumi ini dan dimolkan. Mol ni apa benda dalam bahasa Melayu? Bukan acu. Acu mold. Kalau macam anda buat pasu tu kan, yang pusing-pusing tu, mold benda dibentukkan. So daripada tanah liat yang diambil di bumi ini dibentukkan sampai menjadi Nabi Adam alaihissalam. Maka dia nampak from A to Z. Maka dengan firasat orang beriman ini, dia berfikir, bukankah yang diambil itu daripada bawah, which mean tanah, from below, daripada bawah. Maka logik akal aku berfikir, ini malaikat punya logik akal daripada firasatnya, benda yang datang daripada bawah, dia mesti akan kembali dan nak kembali ke bawah. Which mean, kalau dia datang daripada tanah, dia mesti akan, benda yang diciptakan daripada badan yang diciptakan itu sampai ke atas ini, by the end akan kembali pada tanah. Kalau darah yang ada kat dalam badan manusia, darah tu mesti akan jatuh juga ke tanah. Kalaulah diciptakan daripada kecerdikan akal manusia yang datang daripada tanah ini, maka dia akan kembali juga kepada tanah, which mean akan berlaku kejatuhan, kerosakan. Maka sebab itu dia katakan firasat ini datang daripada sebab dia nampak bagaimana Adam AS ini diciptakan. Bukankah ini lebih tenang daripada kita buat satu perkara yang tidak ada sandaran? Ada makhluk yang hidup sebelum Adam AS dan malaikat pun nampak benda tu berlaku, ada berlaku pertumpahan darah, maka pun kita kata, oh sebab ni kot. Kan kedua ini ada sandaran yang lebih tepat, yang kita yakin malaikat ini dia orang yang sangat baik, sentiasa beribadah kepada Allah, hatinya suci. Maka sebab itu ditambah lagi dengan fakta dia telah melihat bagaimana penciptaan manusia, maka didatangkan dengan satu konklusi, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Okey, so terjawab persoalan tadi, kenapa, macam mana malaikat tahu, dan seterusnya ayat yang Allah malaikat membentangkan siapakah dirinya, kita akan faham di sini malaikat ataupun Allah sedang mendatangkan satu ciri-ciri kepada kita bagaimana nak jadi seorang Muslim ataupun seorang manusia yang ada kualiti yang berprestasi tinggi, yang ada kualiti untuk hidup sebagai khalifah, yang ada kualiti yang sangat baik. Apakah dia? Iaitulah orang yang nusabbihu, yang sentiasa bertasbih kepada Allah, bihamdika wa nuqaddisu lak, dengan memuji Allah dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diresapi dengan elemen dan roh tasbih. Tasbih ni maksud dia apa? Saya lupa nak tanya. Benda ni best juga nak bincangkan. Tasbih ni maksud dia apa? When you heard about tasbih, anda akan ucapkan Subhanallah. What's the meaning of tasbih? Saya pun baru dapat hari ni bila saya tengok Al-Ma'ani tadi. Rupa-rupanya ada satu mind-blowing fact about language from tasbih, yang saya rasa macam subhanallah, from now on saya rasa macam saya akan bayangkan benda ini supaya saya dapat tasbih dengan lebih lazat. Apakah dia? Tasbih ni apa? Yang anda faham sebelum ni? Memuji Allah. Ialah sebab zikir kan? Tasbih ni datang daripada perkataan apa? Sabaha. Sabaha ini maksud dia berenang. Sabaha maksudnya berenang. Sabaha yang tasbih yang kita bincang ini, nusabbihu ini datang dari perkataan sabaha, bukan sabah no. Sabaha ini maksudnya berenang. So apa kaitan kita bertasbih subhanallah kepada Allah dengan berenang ni? Ya, salah satu sudutnya ialah kita berenang menuju pada sesuatu. Tapi kata Al-Alusi, tak silap saya tak ingat apa benda pendapat daripada mana. Berenang ini apa perkara yang perlu ada bagi seorang perenang? Kemahiran, betul? Mesti kena ada apa? Daya apungan yang bagus, kan? Kalau tak pandai mengapungkan diri, maka dia akan lemas. Maka terjun kat laut, kata nak berenang, tak ada daya apungan yang bagus, tidak pandai untuk berenang, tidak pandai mengapungkan diri, maka dia akan lemas. Lagi, so bila orang yang berenang, biasanya dia akan by the end, walaupun dia menyelam ke dasar, dia akan terapung kembali, betul? Dan biasanya orang yang berenang ini dia ada keyakinan yang tinggi, betul? Dia ada kekuasaan, dia punya kontrol dia yang tersendiri.
Maka satu lagi, bila time dia dah menyelam, dia akan kembali ke atas. Which mean orang yang terapung, dia ada dekat atas sekali. Which mean bila kita ucap tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bayangkan betapa Allah take control of everything. And Allah have a confidence, a very high confidence bila melakukan sesuatu. Which mean dalam tasbih yang kita ucapkan itu, yang kita kata Maha Suci Allah ini, kita nak ucap suci kepada Allah ini sebab Allah suci daripada sebarang kelemahan. Allah suci daripada sebarang ketidakmampuan, daripada sebarang kecacatan. Sebab bila nak berenang, dia mesti kena dilengkapkan dengan kemampuan yang sangat bagus. Sebab bila nak berenang ke satu lautan yang sangat dalam, anda mesti kena ada confidence yang sangat tinggi, betul? Bolehkah anda nak pergi berenang, nak test berenang kat lautan, turun boleh bawa bot tengah-tengah laut yang sangat dalam, tiba orang dia rasa nak cuba nak berenang lautan dalam, tapi tak pernah pun belajar untuk mengapungkan diri. Anda tak ada pun ilmu yang lengkap bagaimana cara untuk mengapungkan diri dan sebagainya. Ilmu berenang anda tidak tahu. Maka anda kata nak cubalah ini, anda tu pun terjun. Kesudahannya mati tengah-tengah laut sebab lemas. Tapi Allah yang kita ucap tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah ini dia tahu segala-galanya. Bukan sekadar kelebihan mengapungkan diri, tapi dia tahu semuanya. Dia tahu dalam laut tu, dia tahu segala-galanya. Maka bila kita ucap tasbih ini kepada Allah, bayangkan betapa tingginya kekuatan dan kemampuan Allah berbanding dengan kita. Setahu-tahu kita, semampu-mampu kita, ada ketidakmampuan dan ketidaktahuan dalam segala kelebihan kita. Kita rasa kita tahu dah, tapi bila jumpa dengan orang lain, kita jumpa ada orang lebih tahu pada kita. Kadang-kadang kita baca buku, ada lagi benda aku tak tahu lagi. Perasan tak? Bila kita rasa macam, aku dah tahu sesuatu, so kita rasa macam kita dah tahu semuanya. Tapi by hari demi hari, kita akan tengok betapa aku tak tahu lagi, ada lagi benda yang aku kena tahu. Dalam kita rasa kita dah mampu untuk buat semuanya, tiba-tiba bila hari demi hari, Allah kata ada lagi benda yang kamu tak mampu nak buat. Ada something yang kamu kena pertingkatkan kemampuan kamu dengan pembelajaran dan sebagainya. Dan manusia ni pun kena ingat, dia hidup ni dia bukan makin mampu, tapi makin tidak mampu. Faham tak? Hidup manusia, dia bermula dengan tidak mampu, Allah berikan kemampuan untuk hidup, dan akan berakhir dengan tidak mampu. Dan pengakhiran bagi tidak mampu adalah kematian. Saat itu memang total disability, which means kita akan total paralyzed. So saat Allah berikan kemampuan, gunakan sebaiknya, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa lazimi dan resapkan roh tasbih dalam diri kita. Sebab bila orang resapkan roh tasbih, dia rasakan Allah ini maha suci, Allah ini maha kuat, Allah ini maha mampu segala-galanya, dia tidak akan sombong dekat muka bumi. Perasan tak? Dia tidak akan sombong dekat muka bumi. Tasbih akan menyebabkan nafsu ni lentur. Tasbih akan menyebabkan ego kita turun. Maka sebab itulah kenapa Allah malaikat menggambarkan kepada kita tasbih pertama, and then lepas tu datang tahmid. Sebab dekat bawah ni Allah datangkan satu makhluk yang diciptakan Allah juga, yang dia tidak melazimi tasbih dalam hidupnya, yang akhirnya, bukan maksud tidak melazimi tasbih, which means tidak meresapkan roh tasbih dalam dirinya, akhirnya dia telah dihinggapi dengan satu penyakit yang dinamakan sebagai aba. So kesan tidak tasbih akan membawa kepada aba. Dan kesan orang yang tidak meresapi dirinya dengan tahmid, iaitu memuji dan syukur kepada Allah, dia akan bawa kepada istakbar. Orang yang tidak meresapi diri dengan tasbih, tidak rasakan Allah ini maha kuat, Allah ini maha hebat, Allah ini maha mampu segala-galanya, dia akan bawa kepada aba. Aba ni apa? Aba, saya boleh, apa benda saya tulis kat sini sekejap Okey, aba maksudnya apa? Aba ini maksudnya orang yang refuse, orang yang menolak untuk taat. Itu aba. Wastakbar maksudnya adalah arrogance, ataupun maksudnya adalah kesombongan, keegoan. Maka orang yang sentiasa menampakkan dirinya hebat, lebih hebat daripada segala-galanya, maka dia akan mula tidak taat kepada orang yang ada lebih tinggi dia punya keupayaan. Dia akan mula lawan autoriti dia, sebab dia merasakan dirinya dah hebat. Sedangkan dia tak sedar yang ada lebih autoriti daripadanya, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan dia tidak melazimi roh tasbih, maka akhirnya dia menjadi aba. Dia refuse, dia tak nak beriman, dia tak nak taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka orang yang tidak melazimi syukur, tidak melazimi puji-pujian kepada Allah, maka akhirnya dia akan menjadi sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia merasakan puji dan syukur ni milik dia. Aku yang kena dapat standard paling tinggi. Anda kena ingat, Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu dah iblis laknatullah memang akan khianat kepada Allah dalam perintah ini. Dia bukannya babak yang bila dia berlaku benda tu maka dia dibuang daripada syurga. Allah dah tahu dah iblis laknatullah akan khianat dan tidak akan sujud kepada Nabi Adam AS. Sebab bibit-bibit ketidaktaatan itu, bibit-bibit keingkaran itu dah ada lama dah dalam diri iblis AS pula, iblis laknatullah. Okey? Dah lama ada dah. Sebab dalam bahasa Quran yang saya akan bentangkan selepas ini, kita dah nampak dah hin-hin yang iblis laknatullah memang nak khianat kepada Allah SWT. Dah ada bibit tu lama, tapi ini kemuncaknya. Selama ini dah ada dalam dirinya, tapi dia tak burst. Tahu burst? Burst apa? Tak meletus. Tidak meletus. Tapi dalam peristiwa minta sujud kepada Adam AS, dia burst sebab Aba. Aba ini adalah sifat yang ada dalam diri. Apa tadi Aba? Dah lama dah ada. Aba ni dah lama ada. Apa tadi Aba? Ya? Dalam bahasa Melayu. Apa ni tadi? Menolak ataupun refuse. Dia tidak mahu taat kepada perintah Allah. And then motifnya sebab apa? Motifnya adalah istakbar. Dia nak merasakan dirinya besar. Kenapa dia tak nak sujud? Sebab dia first kali dia refuse untuk tak nak sujud kepada Adam AS. Maka motif sebenarnya kenapa dia tak nak sujud kepada Adam AS, sebab apa? Sebab dia nak rasa dirinya besar. Bayangkan apa yang dikatakan iblis, khalaqahu min nar, aku ni ciptakan daripada api, wa khalaqtuhu min tin, sedangkan Adam AS diciptakan daripada tanah. Apa standard kami aku nak kena sujud kepada tanah? Maka sebab itu dia rasa arrogance, sebab dia nak demand position. Saya sendiri rasa takut dan saya sendiri rasa sentap nak bincang ayat ni ataupun nak bincang babak ini. Kalau diberi kesempatan, mohon sama-sama kita minta Allah berikan kita istiqamah dalam amalan. Sebab saya sendiri pun takut nak bincang ini, sebab saya takut saya tidak teramal lagi tentang perkara ini. Dan memang penyakit ini biasa akan dihinggap kepada golongan-golongan agamawan pun pada hari ini. Sebab demand position. Sebab jangan kita ingat, orang yang ada arrogance, orang yang ada kesombongan, keegoan ini, mereka ini sekadar nak sombong dan rasa nak besar di mata manusia je. Tapi ada manusia yang dia nak cuba dapat position dalam agama. Faham ke tidak? Takut nak cerita benda ni, serius. Sebab iblis laknatullah ini dia bukan nak position depan Adam, depan malaikat lain. Tapi dia nak position dalam agama. That's why dia abah. Sebab tu dia tak nak ikut kata Allah. Sebab dia nak biarkan position ataupun kemuliaan dalam agama ni, position yang telah ada yang asal pada dia ni, dia tak nak dikurangkan. Sebab dengan kewujudan Adam AS. Anda tak nak terfikir ke kenapa iblis perlu rasa cemburu pada Adam? Sedangkan jawatan yang Allah berikan pada Adam adalah hamba. Faham ke tidak? Make sense tak? Jawatan yang diberikan kepada Adam, jawatan, title yang diberikan kepada Adam adalah hamba yang kena melakukan servis kepada Tuhan dia. Which mean, kenapa nak perlu rasa cemburu kepada seseorang yang sekarang mendapat title yang melambangkan kelemahan bukan kemuliaan? Hamba melambangkan kemuliaan ke kelemahan? Kelemahan. So kenapa iblis perlu rasa cemburu? Sebab pada sisi agama, lebih lemah kamu di mata Allah, lebih mulia kamu. Faham? Lebih lemah kita dilihat di depan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita lebih mengharap kekuatan daripada Allah, lebih kita bergantung kepada Allah, kekuatan daripada Allah, lebih mulia kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawatan yang diberikan kepada Adam AS adalah jawatan yang mungkin akan menyebabkan manusia ni rasa lemah dan Allah itu maha kuasa. Maka sebab itu iblis ini rasa cemburu pada Adam. Sebab manusia akan dapat posisi yang sangat baik di mata agama dan di mata Allah. Maka dia tak nak position dia yang dimuliakan yang asal ini tergugat. Maka sebab itu iblis laknatullah dia cemburu pada Adam AS. Get the point? Okay. Dia dalam cerita ni dia tak boleh pergi ayat by ayat, dia kena lompat-lompat sikit. Baru anda akan dapat cerita dia. Boleh ikut lagi sekarang ya? Boleh ikut lagi ya? Okey.
And then Allah tutup ayat ini dengan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. So Allah bagi tahu sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Okey. Tu jelas saya dah ceritakan tadi, Allah kata inni a'lam, which means aku yang tahu lebih daripada apa yang kamu tidak tahu. Okey, kita sambung. Yang ni best. Allah kata wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Allah bagi tahu dan ia iaitu Allah telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Anda perasan tak kenapa bila nak ajar sesuatu, which mean inilah manusia pertama yang akan diturunkan dekat muka bumi, tapi kenapa sejuk? Oh sejuk, remote-nya di sana. Boleh turunkan suhu ataupun kurangkan fan. Allahu Akbar. Kita dekat syurga ni tuan sekalian. Kita kurangkan aircon. Kurangkan ke bukan. Kena naikkan suhu lah. Naik. Oh 25. Okey. Sampai mana dah tadi? Aircon. Apa? Sampai? Nak turun kat muka bumi. Tapi kalau anda lah the first human, orang yang pertama yang akan diciptakan ke muka bumi, dan anda akan diturunkan dekat muka bumi, dan anda akan diajarkan sesuatu, which mean mesti anda minta diajarkan semuanya sekali, betul? Which mean aku nak kena tahu apa benda yang akan ada kat dunia ni, dekat muka bumi aku akan turun ni, aku nak tahu selok-beloknya segala-galanya. Tapi apa modul Allah kepada Adam AS? Allah ajar semua ke? Allah ajar apa? Nama, asma. Allah ajar nama-nama benda. Kullaha ini maksudnya semuanya sekali. Memang semuanya sekali Allah ajarkan kepada Adam AS, tetapi dia dibaskan dengan satu modul dinamakan sebagai nama-nama. Topik yang diajarkan kepada Adam AS sebelum turun ke muka bumi ini adalah modul ataupun subjek Al-Asma. Al-Asma. Ada orang nama Asma sini? Tak ada? Kan? Jangan duduk bangga lah kan. Nama subjeknya adalah Al-Asma. Itu adalah nama-nama. Have you ever wondered kenapa topik dan subjeknya Al-Asma? Dan hari ini baru saya tahu kenapa Allah menamakan subjek yang diajarkan Adam sebelum turun kat muka bumi ini, kenapa dinamakan sebagai Al-Asma. Dan kenapa Allah ajarkan kepada Adam Al-Asma. Sebab apa? Sebab kajian daripada pakar bahasa sendiri mengatakan segala-gala ilmu bahasa dan segala perkara yang berlaku kat dunia ini bermula dengan terminologis ataupun kata nama. Segala-galanya bermula dengan nouns dalam bahasa. Noun kan? Itu dalam bahasa Inggeris kan? Segala-galanya bermula dengan nouns, kata nama, isim. Setuju tak? Macam mana datang perbuatan kalau tidak ada isim? Logik ke perbuatan itu berlaku dengan sendirinya? Logik ke segala perkara pembangunan ataupun apa sahaja yang berlaku kat dalam muka bumi tidak ada pembuatnya? Tak logik. Dia mesti kena ada isim. Dia mesti kena ada fa'il, kena ada pembuatnya. Maka Allah ajarkan kepada Adam AS semuanya sekali, tetapi topik utamanya adalah Al-Asma. Iaitu Allah ajarkan kepada Adam AS adalah benda-benda yang datang daripada kata nama. Semuanya sekali. So dia kata, okey, aku ajarkan kamu tentang pencuri. So dengan pencuri datangnya perbuatan yang dinamakan sebagai mencuri. Pencuri kerjanya mencuri. Apa benda lagi? Makan. Pemakan. So datanglah verb dia selepas itu adalah memakan. Gitu. Nak katanya segala-galanya bermula dengan nouns ataupun dalam bahasa orang bahasa ini disebut sebagai terminologis. Kan? Kalau kita belajar biologi sekalipun, kan? Anda pernah belajar biologi? Kita duk belajarlah pasal apa structural, pasal tulang kan. Kita belajar mana scapula, mana clavicle. Apa lagi? Di manakah thoracic, di manakah ulna, radius dan sebagainya. By the end, bila anda ada mengkaji sistem badan manusia, anda akan kembali kepada terms yang asal tentang apa itu ulna, apakah function dia. Bukankah itu pembincangan tentang nouns atau pembincangan tentang terminologis? Saya rasa kat sini ada doktor kan. Selama je saya duk sebut-sebut pasal term-term doktor. Saya yakin ada doktor kat sini. Saya rasa saya kenal seorang doktor kat sini. Saya tak tahu ada 10 doktor kat sini, Allah alam kan. Tapi itulah asasnya. Kita by the end kita akan kembali kepada apakah terms dia. Kan? Pasal benda ni, darah ni, apa terminologi dia? Apa dia punya terms benda ni?
Contoh, bila apa? Kegagalan jantung manusia untuk berdegup dan mengepam darah. So dia kembali kepada apa terms ni asal, betul? Apa dia simptom? Terms ni asal. Maka sebab itu dia katakan al-asma' dekat sini. Allah ajarkan tentang terms kepada Adam AS. So dengan terms ini dia derive dengan banyak benda. Boleh faham derive? Kalau anda belajar matematik, so hari ni saya rasa macam saya pakar semua ini. Saya belajar biologi kan. Kalau anda belajar matematik, kan kita ada asas kan, formula. So from that asas, daripada basic formula itu anda derive kepada cabang-cabang formula yang lain, betul? So anda kembangkan. Kalau anda belajar admat, anda tahu benda ni kan? Kalau anda gagal kembangkan dia punya formula yang asal, anda gagal menjawab soalan. Sebab dia memerlukan anda menderive. Menderive kan yang benda? Saya belajar dulu PPSMI punya version. Saya punya BI dan saya punya sains matematik tu dalam bahasa Inggeris. Saya tahu derive je dalam bahasa Melayu benda. Dia macam kalau dalam bahasa Inggeris matematik nama dia probability. Zaman anda penakkulan, betul? Kan? Kebarangkalian. Penakkulan apa benda lah kata. Saja nampak pakar. Okey. Jadi ini gambarannya. So Allah ajarkan kepada Adam AS adalah benda yang bersifat terminologis, benda yang asas yang akan membentuk segala-galanya. That's why selepas Allah ajarkan semuanya sekali tentang terminologis dan semua perkara yang berkaitan, Allah kata thumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian ditunjukkan kepada malaikat, lalu ia berfirman, faqala anbi'uni bi asma', terangkan kepada aku nama benda-benda ini semua jika kamu golongan yang benar. Okey. Dekat sini anda perasan tak, lepas malaikat dia bertanya kepada Allah dengan satu prasangka, iaitu manusia akan melakukan kerosakan dekat muka bumi ni, dan Allah tak terus kata kamu silap, you are wrong, dan Allah tutup dengan aku lebih tahu apa benda yang kamu tidak tahu. Tapi sekarang untuk membuktikan malaikat ini salah, Allah mendatangkan dengan satu lagi perkataan yang betul-betul hikmah, dengan cara menyebab orang ini mengaku yang dia salah. Faham? Allah kata you are wrong, tapi Allah buat orang itu rasa memang aku yang salah. So I have to ask forgiveness from Allah. Aku kena minta maaf dengan Allah sebab aku yang silap sebenarnya. So Allah tak minta kamu mengaku buta-buta, tapi Allah nak minta you think, kamu fikir. Ini antara sikap pendakwah yang kita kena terapkan pada hari. Dia tidak boleh menyebabkan datang ke satu ceramah, oh saya dah bersalah ustaz, saya berdosa gila hari ini kan? Rasa macam tak layak masuk syurga. Tapi no, at least kita kena bawa orang supaya dia sedar tentang hakikat penciptaan, hakikat dia nak tuju ke mana sebenarnya. Dia bukan menyebabkan orang rasa bersalah dan dipersalahkan, tapi minta dia berfikir bahawasanya salah ini ada ruang untuk bertaubat, dan dia boleh minta Allah berikan dia syurga selepas itu. Okay? So Allah SWT menggunakan metode yang sangat berhikmah. Allah tak kata you are wrong dan menyebabkan malaikat ni rasa bersalah gila, tapi malaikat dapat pengajaran yang sangat-sangat baik ketika ini, iaitu memang ada perkara yang aku tidak tahu yang Allah SWT sahaja yang tahu. So mana lebih berkesan, orang yang dipersalahkan dan dia rasa bersalah, ataupun orang yang diberi pengajaran untuk dia rasa bersalah? Mesti yang kedua kan. At least kita dapat sesuatu perkara yang kita boleh jadikan bekalan, daripada orang ni dipersalahkan and then dia rasa dia bersalah. Dia just kata aku ni salah sebab aku dipersalahkan. Dia bukannya dia rasa bersalah sebab aku dah dapat kebenarannya. Gitu. Tapi Allah ajar malaikat, kamu rasakanlah diri kamu salah sebab kamu dah dapat kebenaran dia. Okey? Maka apakah kebenarannya? Dia memang dia tak tahu. Sebab dia minta datangkan apakah nama-nama benda-benda ini, maka malaikat tak mampu nak jawab. In kuntum sadiqin. So Allah kata kalau kamu golongan yang benar, sila jawab. So kalau kamu tak boleh jawab, kamu bukan golongan yang benar lah. Itu dia punya logik dia. And then disambung dengan ayat seterusnya. Qalu, ini respon malaikat selepas gagal mendatangkan nama-nama tadi. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. So barulah kita rasa zuk bila kita baca doa ni. That's why every single kuliah ataupun majlis ilmu yang anda nak mulakan ataupun anda nak start, always begin dengan tasbih, iaitu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dengan cara ini anda tidak lari daripada tujuan asal, dan anda tidak lari daripada siapa yang berikan anda ilmu. Hakikatnya saya bercakap pada hari ini, tapi bukan saya pemilik asal ilmu itu. Yang memberikan anda ilmu, kita semua ilmu, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah mindset kita sebelum mula belajar.
That's why kita, ustazah kita mata kita sekolah rendah dulu, sekolah menengah dulu, minta kita baca doa ni sebelum mula belajar. Tapi sayang, dekat sekolah-sekolah kita dulu tidak diberitahu kenapa kita memang baca benda ni. Kita just tahu ustazah minta hafal sebelum mula belajar, baca. Tapi tak tampak kenapa kita kena baca. Alangkah baiknya kalau pelajar-pelajar sekolah pada hari ini yang baru mula nak belajar mengenal dunia baru pada hari ini, dia diterapkan dengan segala ilmu kamu dapat pada hari ini, biologi ke, math ke, sains ke, matematik ke, segala-galanya is come from Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tidak ada pemisahan agama dengan benda yang kita belajar pada hari ini. All things, all knowledge, semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Dan kita baru faham daripada ayat ini, barulah kita tahu kenapa malaikat bertanya. Tadi macam mana malaikat boleh tahu? So kita jawab sebab ada firasat yang berfaktakan dia nampak penciptaan manusia. Tapi jawapan bagi kenapa malaikat bertanya, bila ada orang kata, malaikat ni tak taat kepada perintah Allah, kenapa nak meragui Allah, kenapa nak tiba-tiba nak mempersoalkan? Anda kena ingat, ada beza persoalan untuk menidakkan ataupun persoalan untuk minta penjelasan. Jelas? Ada orang bertanya sebab dia nak menidakkan perkara yang asal. Tapi malaikat bertanya nak menidakkan ke? Tidak. Malaikat bertanya untuk mendapatkan penjelasan, sebab pada hakikatnya tujuan malaikat bertanya dijawab dalam ayat ini sebab malaikat demand hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So ini antara, kalau kita ada society ataupun kita ada staff dan sebagainya, always train them setiap perkara cari hikmah. Kalau bos arahkan sesuatu untuk buat perkara, bos mesti kena beritahu apakah hikmah daripada pembuatan ataupun arahan ini. So malaikat, bila Allah menyatakan hasrat menciptakan manusia, maka malaikat yang dengar ini, selepas dia tengok penciptaan manusia daripada tanah ini, maka dia demand, apa hikmah sebenarnya kamu ciptakan manusia ni sebenarnya? Dia bertanya sebab dia nak hikmah. Sebab itu penutup ayat ini sebab disebut sebagai apa? Innaka antal alimul hakim. Atas tadi Allah telah umumkan dirinya tahu, tapi sekarang ni terjawablah kepada kita yang malaikat sebenarnya nak demand hikmah, hakim daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa beza alim dengan hakim? Alim ni maksud dia apa? Alim maha mengetahui. Hakim bijaksana. Saya suka terjemahkan hakim ini adalah yang maha memberikan hikmah ataupun yang pemilik hikmah. Sebab ada orang yang alim tapi tidak hakim. Ada orang yang banyak pengetahuannya, banyak knowledge-nya. Dia dah kaji banyak kitab, PhD barangkali. Tapi barangkali dia tidak hakim. Sebagai contoh, hakim dekat mahkamah. Bila lawyer membentangkan fakta, dia gen apa? Hakim ke alim? Bila membentangkan fakta kes tentang bukti-bukti, yang dia dapat hakim ke alim? Alim. Yang dia dapat adalah knowledge ketika itu. Oh, manusia ni macam ni, orang ni buat macam ni. Tapi bila sampai untuk menjatuhkan keputusan, yang diperlukan alim ke hakim? Hakim. Sebab itu dekat mahkamah kita panggil hakim. Tapi ada tak hakim pernah buat salah keputusan? Walaupun dengan fakta yang banyak, ilmu yang banyak, tapi tidak menjamin keputusan hakim adalah betul. Tapi Allah Al-Alimul Hakim, dia tahu semuanya sekali, maha mengetahui, dan segala benda yang Allah takdirkan itu semuanya tepat. Tidak salah langsung. Tidak pernah ada cacat dan tidak pernah ada salah keputusan dan ketetapan daripada Allah. Ini hebatnya Allah. Allah sifar dan jauh sekali daripada kecacatan dan kesalahan. Inilah kelebihan Al-Alimul Hakim. So Allah ini, bila tanya Allah telah previewkan dirinya alim dekat atas, maka Allah tahu yang malaikat demand hikmah. Maka Allah kata, sesungguhnya aku telah buat benda ni, aku bukan sekadar tahu, tapi aku hakim. Aku buat keputusan yang tepat untuk menciptakan manusia. Maka tuan-tuan sekalian, saya sendiri, kita sendiri kena rasa bersyukur, sebab di belakang kita, yang menciptakan kita adalah Tuhan yang Al-Alim dan Al-Hakim, yang telah mengukuhkan penciptaan kita daripada diragui, daripada ditanya tentang hikmahnya, adalah Tuhan yang bernama Al-Alim Al-Hakim.
Maka kalau kita hidup sebagai manusia, bila kita ditimpa musibah, kembalilah kepada sifat yang telah meyakinkan malaikat ketika itu supaya diciptakan manusia, iaitu Al-Alim, Al-Hakim. Kenapa bila kita ditimpa musibah, kita tidak kembali kepada dua sifat ini? Bukankah bila Allah mentakdirkan satu masalah dan musibah kepada manusia sebab Allah ini tahu dan Allah ini tepat pilihannya? Sebab Allah tahu kamu layak terima musibah ini, Allah tahu kamu layak terima ujian ini, dan Allah tidak pernah salah, dan Allah maha tepat pilihannya bila mana Allah nak bagi ujian itu pada siapa. Kenapa kita gagal tengok siapakah Allah ketika itu, ketika kita diuji? Sedangkan inilah yang mempertahankan hasratnya asal untuk menciptakan manusia, yang unik emosi dia. Kenapa kita tidak kembali kepada dua sifat ini untuk kita kembali tenang? Bukankah kalau kita buka surah Yusuf, bukankah perkataan ini kerap kali berulang, Al-Alimul Hakim, Al-Alimul Hakim? Dalam keadaan musibah bertimpa-timpa kepada Yusuf AS, maka Allah mendatangkan diri sebagai siapa? Alimul Hakim. Sebab orang yang ditimpa musibah, kalau beriman dengan dua sifat Allah ini, mereka akan kembali tenang. Sebab dia yakin ujian yang ditimpa pada dia ni bukan Allah salah letak, bukan Allah tersilap bagi, tapi Allah yakin you are qualified to gain atau untuk dapat ujian ini, dan aku yakin aku maha tepat pilihan aku yang kamu akan lalui dengan baik. Maka face it, hadapi dengan tenang dan sabar. Okay, ayat keberapa dah kita ni? Sempat ke ayat 35 ni? Okey, sambung. Okey. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. So bila malaikat gagal menjawab persoalan daripada Allah bila datangkan benda-benda ni, dia gagal untuk perkenalkan ni nama apa, maka Allah pun suruh, wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini. Selepas Allah ajarkan kepada dia, wahai Adam, terangkan benda-benda yang aku telah tunjuk kepada malaikat tadi. Now you name all of this. Minta namakan. Maka apa yang Adam buat? Adam dapat jawab tak? Dapat. Kalau anda baca sebentar lalu, anda tak nampak betapa siapa Adam ni. Tapi anda tengok dari sudut keindahan bahasa dalam ayat ini. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim, satu. So Allah mintakan tolong namakan benda ni. Sambungan ayat tahu benda? Falamma kan? Sepatutnya lepas tanya, kalau anda buat karangan kan, lepas anda memulakan dengan persoalan yang anda akan mengharapkan ada jawapan ataupun ada next cerita lepas tu, biasanya apa transition word yang kita akan guna? Yes, kemudian kan? Patutnya qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim thumma anba'ahum bi asma'ihim. Kemudian Adam pun menjawab, apakah nama-nama ini? Tapi Allah tak kata Adam kemudian. Allah bagi tahu dekat cerita Adam masa nak menjawab ni, Allah kata falamma. Dia bukan thumma. Maksudnya bila je Allah kata sekarang ini Adam namakan semua barang ini, Adam terus jawab tanpa fikir. Which mean betapa hebatnya Adam yang salah punya ingatan dan pembelajaran ketika itu. Bila Allah minta je namakan, dia terus jawab, tak sempat nak fikir. Bukan tak sempat fikir, which mean tak nampak pun gap dia macam kita kan nak jawab exam kan, kita kena keep wondering sekejap, apa benda dah jawapan dia baru kita tulis. Itu dilayak kita letakkan summa. Tapi dekat sini falamma ni directly after that Adam AS terus jawab. Which mean kenallah kita siapa bapa kita Adam AS. Dia seorang yang sangat, beliau ataupun baginda AS, seorang yang sangat juhud, yang sangat dia ada satu kelebihan ilmu yang sangat baik. Ada orang yang telah diajarkan oleh Allah sekalipun dengan hikmah, ujian dan sebagainya, tapi tidak dapat pun bahasa Allah, tak dapat pun mesej Allah, tak ingat pun nikmat Allah pada dia. Tapi Adam AS, benda yang baru, new subject, ajar sekali, ingat semua terus. Now you know who is our father. Ini adalah Adam AS, bapa kita. So apa ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil adalah Allah nak gambarkan manusia ini nak hidup dekat muka bumi ini mesti dengan ilmu. Dan bukan sekadar kena ada ilmu, tapi kena beramal dengan ilmu tersebut. Dan ada ulama mengatakan
Ini antara petanda kita kena menghafaz ilmu kita. Kita kena ingat bagi lekat ilmu yang kita pelajari. Sebab kadang-kadang kita duk yakin kita ni macam semua Imam Syafi'i belaka tak? Datang kelas tak bawa pen pun. Kan, dengar je kita rasa kita ingat belaka dah. Tapi 2-3 hari lepas tu tak ingat dah ustaz kata apa. Kan? Tiba sampai ayat ni, apa dah ustaz duk cerita benda ni? Kena refer nota. So, antara cara-cara untuk kita buat kita mudah nak ingat ilmu ni adalah kita mencatat. Ini adalah senjata bagi orang yang menuntut ilmu. Mencatat. Dan saya tidak dapat nafikan, masa saya belajar bidang sains dulu, antara perkara yang menyebabkan saya selalu ingat benda ni adalah saya menulis benda-benda yang saya baca. Ini adalah tips belajar saya. Saya akan menulis apa yang saya baca. Dan ini tips yang diturunkan oleh bapa saya sendiri, ayah saya sendiri. Saya dulu masa saya belajar sekolah menengah, saya ada masalah untuk subjek sejarah. Anda ada masalah subjek yang sama ke? Subjek yang paling saya bermasalah sejarah. Tapi mungkin kat dalam ni dia mungkin kata macam sejarah ni paling kacang bagi aku, kan? Tapi bagi saya adalah sejarah paling masalah bagi saya. Maka tips ini ayah saya kata, sebab ayah saya ni memang pakar sejarah. Anak dia tak power sangat sejarah, tapi ayah saya memang sangat-sangat mahir dalam sejarah. Which means sejarah ni memang semua dalam kepala. Dia kata kalau tender exam tu tak pernah bawah daripada A, mistake A setiap masa. Itu ayah saya. Maka dia pun share tips bagaimana nak skor dalam sejarah. Dan antara tips pembelajaran sejarah yang dia ajar adalah baca sambil tulis. Dan memang ternyata SPM saya A sejarah sebab bantuan daripada tips itu. Saya tulis balik apa yang saya baca. Dan amalan pembacaan dan menulis ini saya gunakan untuk universiti dan sampai sekarang. Sebab itu saya baca, saya akan tulis nota saya dekat semua kat sini. Dan kalau orang nak nota saya tak tahulah anda boleh hadam ke tidak, sebab saya guna short form terlalu banyak. Tapi ini nota saya. So ini saya akan jadikan sebagai simpanan. Sebab dulu saya suka tulis atas kertas, tapi sekarang ni saya tulis kat sini. So saya akan baca semua, saya akan ingat apa benda, saya akan tulis balik apa benda saya baca. So ini semua nota saya. So anda tengok kat depan ni adalah yang saya buat dual punya presentation. Yang saya sedang tengok sekarang ni adalah nota saya sendiri. Segitu. So ini kelebihan kita mempelajari. So kita kena tulis apa benda kita baca dan kita pelajari. Okay? Sebab bapa kita sendiri menunjukkan kita kena jadi seorang yang sangat-sangat intelek, sangat-sangat berpelajaran untuk survive di muka bumi. Dan tak pelik, first thing yang Allah buat kepada Adam AS selepas diciptakan adalah ajarkan ilmu, ajarkan asma. Perkara pertama, lepas cipta minta belajar. Kita hari ni, bukan kita lah, ada masyarakat kita hari ni liat nak belajar, rasa dah tahu belaka semua, rasa macam dah high intellect belaka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pada Adam AS sendiri, the first human, Allah sendiri mengingatkan kita, aku telah ciptakan Adam dan perkara pertama yang aku buat adalah ajarkan dia ilmu, supaya hidup dekat muka bumi ini yang penuh pancaroba ini, yang penuh dengan ujian ini, hadapi dengan ilmu. Okay? Dan saya skip yang untuk empat ni. Okey. Sambungan yang seterusnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini mungkin penutup, saya tak sempat sampai 35. Ini penutup bagi kuliah saya pada hari ini. Yang saya boleh katakan ini antara ayat yang saya seram nak cerita. Saya mohon pada Allah SWT agar datangkan keikhlasan saya dalam kerja ataupun amal buat saya pada hari ini. Sebab Allah, bila kita dalam banyak kitab-kitab tafsir, saya rujuk dan buat cross check. Di samping kita tengok pasal pengingkaran daripada iblis laknatullah kepada perintah Allah untuk sujud pada Nabi Adam, ada satu pengajaran besar yang kita boleh ambil, yang saya rasa macam takut-takut kita semua pun ada penyakit tu hari ni. Selama ni kita nampak macam orang yang sombong ni sebab dia nak jawatan, nak dapatkan pandangan manusia. Tapi sebenarnya aba wastakbar ini boleh juga terjadi dalam keadaan kita nak demand position dalam agama. Anda faham ke tidak? Sebagai contoh, dia nak rasa dialah seorang yang bawa agama tu, dialah seorang yang bawa Quran tu. Kalau orang lain kau tak ikut, kau ikut aku. Faham? Sebab bila orang lain yang berilmu muncul selepas dia ataupun pada waktu itu selain dia, dia akan merasakan dirinya tergugat sebab orang akan mula lagi pada orang tu. Anda faham ke tidak? Ini adalah penyakit aba wastakbar generasi kita pada hari ini.
Iblis laknatullah pernah dimuliakan Allah, tapi akhirnya dihinakan oleh Allah, dibuang daripada syurga. Sebab apa? Sebab penyakit ni. Dia tak ada masalah pun penciptaan Adam. Dia bukannya ada isu sangat pun. Tapi bila dia merasakan Adam AS akan dapat high rank, akan mendapat martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa cemburu. Dia tak boleh terima. Sebab selama ini dia merasakan yang aku ni dah ada satu level dan rank yang tinggi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa ada satu makhluk yang muncul dan dia minta aku sujud pula pada dia? Kenapa? Adakah dia lebih mulia pada aku? Which mean bagi iblis, dia merasakan bahawasanya ada satu makhluk yang akan merampas perhatian Allah daripada dia. Which mean bagi dia macam seolah-olah Allah akan lebih memuliakan dia berbanding aku kalau dia diciptakan. Maka sebab itulah, kalau kita nak ambil pada zaman moden pada hari ini, dia bukan sekadar berbicara pasal jawatan. Abang wastakbar ni, nak rebut jawatan, istakbar, nak rasa besar dengan ada jawatan, ada position. Dia boleh berlaku juga dalam agama. Dia nak dapat posisi dalam agama sampai dia lihat dia seorang je yang paling mulia dalam agama ni. Tak boleh. Ini adalah antara penyakit istakbar pada diri agamawan pada hari ini, ataupun pada orang yang declare dia bawa agama pada hari ini. So hati-hati. So Allah kata macam mana nak elak daripada istakbar ini, rasa macam kita nak pegang position dalam agama, dalam masyarakat yang kita rasa macam kita nak bermegah, nak rasa tinggi diri ni. Allah kata first step, jangan ada abah. Sebab kalau kamu ada abah, kamu akan automatik dapat istakbar. Abah tadi maksudnya apa? Kamu menolak perintah Allah. Kamu refuse nak ikut perintah Allah. Kamu rasa ketegaan. Ketegak tak nak taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. So bila ada ketegak, rasa macam keras kepala, tak nak ikut kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah, hati akan mula keras ketika itu. Dan bila hati keras, kita akan merasakan diri kita yang terbaik. Kita nak jadi lebih daripada orang lain. Sampai kita rasa macam kita buat kebaikan, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita sedang menuju kepada kezaliman terhadap diri sendiri. Janganlah. Okay. So apa yang saya boleh katakan kat sini adalah, first kali adalah elakkan major crime. Elakkan jenayah major ataupun jenayah utama dekat sini, iaitu abah. First step. Supaya kita tidak tersasar ataupun tidak dihaldakan kepada motif iaitu istakbar. So kalau anda ada nota dalam buku anda letak situ abah itu adalah major crime ataupun jenayah besar. And istakbar adalah motifnya. Kenapa buat major crime ni? Sebab motifnya istakbar. Okay? Dan inilah dilakukan iblis laknatullah sampai dibuang daripada syurga. Okey, persoalan seterusnya sebagai penutup. Iblis ni daripada kalangan apa ya? Daripada kalangan malaikat ke? Iblis ni malaikat ke? Saya nak tanya. Iblis ni daripada kalangan apa, semua sekalian? Apa yang sentiasa berlegar dalam kita hari ni? Kita duk mengatakan, saya dengar banyak masyarakat kita berpendapat iblis ini daripada kalangan malaikat. Ada masyarakat kita lah, saya duk cerita lah kan, saya duk cerita apa benda yang masyarakat kita pegang, banyak masyarakat kita pegang pada hari ini. Iblis ni datang daripada kalangan malaikat yang akhirnya bila minta sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi dia tak nak sujud. Biar temu sekalian, iblis ni datangnya daripada kalangan jin. Dia bukannya datang daripada malaikat. Apa buktinya? Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin. Allah directly bagi tahu kana minal jin. Dia ni datang daripada jin. Dia bukannya datang daripada kalangan manusia ataupun datang daripada kalangan malaikat. So betulkan kita punya fakta, dan Allah dah jawab sendiri dah. Malaikat ni bukan datang daripada kalangan malaikat, dia datang daripada kalangan jin. Dan jin diciptakan daripada apa? Api. Perbaiki juga kita punya kefahaman, sebab jin bukan diciptakan daripada api, tapi mimmarijim min nar. Dia diciptakan daripada nyalaan api. Dia bukan sekadar api. Kalau api diciptakan, jin diciptakan daripada api, maka kita akan nampak api pada hari ini. Kita akan nampak jin pada hari ini. Tapi dia bukan diciptakan daripada api, tapi Allah sebut mimmarijim min nar. Maksudnya nyalaan api. Nyalaan api anda nampak tak? Anda tahu tak nyalaan api ni kat mana? Anda pernah petik lighter tak? Anda perasan tak ada benda yang api tu macam terapung dan ada benda something dekat bawah tu?
Itulah nyalaan api. Anda nampak tak nyalaan api tu? Tak nampak. Itulah jin diciptakan. Dia bukan diciptakan daripada api yang kita nampak pada hari ni. Sebab kalau api kita akan nampak. Tapi diciptakan daripada mimar jin minar, daripada nyalaan api. Sebab tu kita tak nampak jin pada hari ni. Okay. Soalan terakhir, berapa kali terakhir dah ni? Yang ini penting. Tadi saya dah tanya di awal tadi. Syaitan ni siapa? Syaitan ni siapa? Okey, kadang-kadang kita hari ni kita rasakan macam syaitan ada di mana-mana, dalam darah kita, dalam kan. Saya nak tanya anda, syaitan ni makhluk ke? Yes, kalau anda berpegang pada benda tu, anda betul. Sebab hari ni ramai daripada kita kata syaitan ni macam makhluk. So macam makhluk ni banyak. Allahu Akbar. Memang dia makhluk. Sebab itulah syaitan ini terpecah kepada 3. So syaitan ini dia bukannya makhluk, tetapi dia bukannya jenis jantina ataupun ada figures dan sebagainya. No, syaitan ini ataupun syaitan ini terpecah pada 3, iaitulah ataupun syaitan ini dia sifat, dia bukannya makhluk, tahu ya. So jangan kata ada syaitan kat sebelah anda. So kalau anda kata syaitan kat sebelah anda, bagi kawan anda lah syaitan tu. Sebab syaitan ni sifat. Okay? Syaitan ni terpecah pada 3, kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dipecahkan kepada 3. Mana tadi? Mana dah hilang. Yang pertama adalah iblis. Itu adalah syaitan yang pertama. Syaitan yang pertama adalah iblis la'natullah. Okey. Yang kedua, syaitan yang dikatakan sifat itu adalah jin kafir. Dato' Salam mengatakan yang pertama, asyayatin yang pertama, golongan kategori yang pertama adalah iblis. Syaitan yang pertama, itulah syaitan yang pertama, iblis. Yang kedua adalah jin kafir. Kalau anda nak buat reference daripada manakah Dato' Salam ni sebut, anda boleh buka surah Al-An'am ayat 128. Ini adalah kategori kedua bagi syaitan ataupun asyayatin, iaitu jin kafir. Which mean jin yang kafir itu adalah syaitan. Which mean kalau anda katakan macam ada banyak syaitan sebelah anda, barangkali yang duduk sebelah yang kosong tu adalah jin kafir. Barangkali yang dikatakan syaitan tu, yang merenggar-renggarkan saf itu adalah jin kafir. Okay? Yang ketiga disebutkan dekat sini adalah manusia yang kafir. Which mean manusia pun boleh jadi syaitan ataupun boleh tergolong dalam golongan asyayatin. Boleh rujuk dekat ayat mana dalam surah yang sama tapi ayat 112. Jin kafir tadi surah Al-An'am ayat 128. Manusia kafir juga dirujuk dalam surah yang sama tapi ayat 112. Okay? Which mean manusia juga boleh jadi syaitan. So beware. So hati-hati dengan manusia yang kafir. Yang kafir ni saya dah jelaskan kat sini apa maksud kafir, kafara. Dah jelaskan kan? Apa maksud kafara? Kafara ni maksud dia apa benda? Petani. Petani ini adalah orang yang menggali, yang penggambus. Petani ataupun petani, kafara ini maksudnya orang yang menggambuskan benih. Dia maksudnya adalah dia dah tahu kebenaran, tapi dia still menggali, mencari kebenaran, tapi dia reject. Bahkan bila dia jumpa benih, bila dia gali tu, dia macam, maksudnya benih ini simbolik kepada kebenaran. Tapi bila dia gali-gali, dia jumpa benih tu, tapi dia tak hiraukan. Dia teruskan menggambus benih tersebut dan dia cuba mencari benih yang lain. Nak katanya orang kafir ini kebenaran depan mata tapi mereka reject. Itu orang kafir. Mereka dah nampak benih tu tapi mereka still kambus balik dan gali tempat lain. Jumpa lagi tapi no, dia tak nak ambil juga benih tu, dia gali tempat lain. Inilah kafara. Dan sebab itu dia katakan kafir. Okay? So ingat, manusia pun boleh jadi syaitan. Tapi manusia yang syaitan ini adalah manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menolak kebenaran. Okey. Cukup sekadar tu, saya minta maaf tak sempat nak habis sampai ayat 1 sampai 35. Insya-Allah pada minggu depan pada waktu yang sama, iaitu hari Selasa pukul 8 malam, saya akan sambung ayat 35 insya-Allah. Sampai ayat mana tengok pada masa yang telah saya susun lah. Okey. Terima kasih semua yang hadir. Saya nak buka kalau ada soalan. Okey. Sebelum soalan, sambil-sambil menunggu kan. Anda dah dapat tak kertas ni? Tolong isi, boleh? Kalau tak dapat lagi boleh ambil dekat depan ni. Minta isi ringkas je. Soalan tu tak ada soalan susah-susah pun. Nama anda je.
IC tu pilihan ya, nombor KP tu. IC tu pilihan anda. Barangkali ada orang yang sensitif nak berkongsi IC-nya. Yang pentingnya adalah nama, nombor telefon anda dan email anda dan alamat anda. Okey, itu yang penting. Okey, soalan tadi, teruskan. Ya, macam mana? Satu novel daripada Ustaz Hidayat. Okey. Azazil, okey. So, saya baca dalam novel tu, Ustaz tu mengatakan pada ayat 34 surah Al-Baqarah ni, Iblis yang tak nak sujud kepada Nabi Adam ni adalah Azazil. Iblis yang tak nak sujud pada Adam ini adalah Azazil. Saya sendiri tasmiyah kepada namanya itu sendiri pun wallahu alam. Sandarannya di mana? Adakah ada sandaran yang menamakan Azazil itu adalah nama iblis masa time? Satu lagi yang saya bermasalah adalah ramai orang berpendapat Azazil itu adalah nama malaikat. Sedangkan iblis itu bukan daripada kalangan malaikat. Iblis daripada jin. Maka saya lebih pendapat dalam kita berta'ammul dan kita membaca ayat ini, kita fokus kepada perkara yang ada sandaran, yang kita fokus kepada benda yang Allah SWT jaharkan dalam Quran. Sebab tentang namanya, siapakah dia itu tak penting. Yang penting apa yang telah dia buat, kita kena ambil pengajaran. Iaitu perkara yang dia buat adalah dia aba wastakbar, jangan kita ada hinggap penyakit ni dalam diri kita. Wallahu alam, puan sedari, saya tak pasti ada tak sandaran yang mengatakan Azazil ini, tapi fakta pun dah silap sebab ada yang mengatakan Azazil ini datang daripada kalangan malaikat. Itu pun dah pincang faktanya. Jadi Azazil yang kita tahu adalah iblis ini datang daripada kalangan jin, bukan para malaikat. Itu yang pasti. Itu datang daripada Allah sendiri, kana minal jin, bukan datang daripada kalangan malaikat. Ada soalan lagi tak? Al-Alim. Yes. Saya suka soalan ni. Macam mana nak jadi Al-Hakim? Sebab pada hari ini barangkali kita mampu untuk mengejar Al-Alim. Kita boleh berbanyakkan knowledge, information dan sebagainya. Kena ingat, nak jadi Al-Hakim, dia ada satu lagi perkara yang kebetulan dalam surah Yusuf ada mention. Allah menggambarkan dirinya wallahu ghalibun ala amrihi. Kalau anda tengok dalam surah Yusuf, Allah menggambarkan satu-satunya dalam Quran yang kata ganti dirinya disebut sebagai ghalibun. Ghalibun. This is the only one in Quran perkataan ghalib digunakan sebagai kata sifat. Satu-satunya dalam Quran dan terletak dalam surah Yusuf. Dan anda pun tahu surah Yusuf ini Allah datangkan kepada Yusuf AS dengan pelbagai dan banyak sekali ujian. Bertimpa-timpa pada Yusuf AS. Tapi di dalam babak surah Yusuf ini Allah menggambarkan wallahu ghalibun ala amri. Ghalib ini maksudnya apa? Ghalib ini maksudnya dominan. Allah yang mendominasi sesuatu. So bagi saya, bila Allah mendatangkan dirinya sebagai ghalib dekat dalam ayat dalam surah Yusuf ini, bila manusia ditimpa-timpa dengan musibah, ujian yang luar daripada pengetahuan manusia ini, by the end pengetahuan yang kita dapat ini disandarkan kepada Allah. Daripada situ kita akan dapat Al-Hakim itu. Sebab penutup bagi wallahu ghalibun ala amrih itu, Allah tutup dengan innallaha alimun hakim juga. Allah kata sungguhnya Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. So dekat sini ilmu yang kita ada pada hari ini kita kena integrate dengan spiritual. Daripada situ datangnya hikmah. Dengan ilmu kita dapat, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala datangkan hikmah kepada ilmu ni. Apa tanda-tanda kita telah mendapat hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita berjaya mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Itu antara tanda kita dapat hikmah daripada ilmu yang kita pelajari. Sebab ramai orang yang dia dapat banyak sangat ilmu, tapi akhirnya Allah uji dengan ilmunya, yang akhirnya tidak dapat amalkan pun ilmu yang dia pelajari. Maka saya cadangkan bagaimana kita nak gain hikmah Al-Hakim ini. First kali adalah jangan tinggalkan elemen spiritual dalam pembelajaran. Never underestimate the power of spiritual in seeking knowledge. Dia sangat-sangat membantu. Sebab bila kita yakin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka tal alimul hakim, bila kita belajar, bukan banyaknya membaca, dengan banyaknya kita belajar itu akan memberikan kita ilmu. Itu akan memberikan kita al-alim, tapi memberikan kita roh, rasa hikmah, iaitu Allah SWT. So nak gain hikmah, satu je cara, minta daripada Allah. Allah sahaja yang akan layak memberi.
Sebab dalam Al-Alimul Hakim ada satu lagi kata sifat Allah Ghalib. Allah dominant. Allah yang akan dominan segala benda ni. Allah dominate. Tahu dominate tak? Maksud dominate ni apa? Allah yang berkuasa lah. Maknanya segala-galanya in control of Allah Subhanahu Wa Taala. So nak katanya bila time kamu dah banyak tahu dengan banyak membaca, banyak hadir kuliah, banyak belajar dan sebagainya, by the end kena ingat Allah dominates everything. So bila Allah dominates everything, we have to remember that kita kena minta dengan Allah untuk dapat next step, iaitu hikmah dalam pembelajaran. So by the end kita kena minta siapa yang dominate ilmu ni lah, iaitu Allah SWT. Terima kasih punya bertanya. Sebab jangan pernah kita kesampingkan integrasi antara ilmu dengan hikmah. Sebab hari ni kita pisahkan dua benda ni. That's why tak pelik al-hikmah dhalatun 'alal mu'min. Hikmah inilah satu subjek ataupun satu perkara yang hilang dalam kalangan orang mukmin. So jangan pernah pisahkan ilmu dengan hikmah. Dia kena bergerak seiringan. Dengan cara jangan belajar saja, tapi belajar minta dengan Allah, minta sucikan hati dan minta diberikan hikmah dalam pembelajaran. Okey? Ada lagi soalan ke? Masa macam dah lewat. Anda barangkali nak balik jauh-jauh. Ini cara nak lagi soalan ni. Ada soalan tak apa, boleh personal dengan saya lepas ni. Sebab masa saya kena hormat. Tak ada soalan Terima kasih pada perempuan semua yang hadir. Minta kalau tu boleh kumpulkan borang dekat depan ni. Sebab anda memudahkan saya supaya saya nak pergi kutip tu. Saya minta anda tolong kumpulkan je. Kalau anda ada seorang PIC tolong kumpulkan pun okey juga Okey, supaya saya nanti kesian saya nak pergi meja-meja tu Okey, jadi terima kasih pada perempuan semua, tuan-tuan semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan, pengampunan setiap langkah yang telah Allah laburkan, yang anda semua laburkan dalam kehadiran anda ke Tadabbur Center. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, follow page Tadabbur Center. Ini SOP ni. Saya kena umumkan benda di akhir rancangan. Ini SOP penyampai Tadabbur Center. So saya dah kena hafal skrip tu Jangan lupa follow, subscribe page Tadabbur Center. Dan jangan lupa follow Telegram. Kalau ada lah dia punya footer kat sini kan, best Footer tu anda boleh baca sendiri kan. Tak perlu saya baca kan. Anda follow Telegram kami supaya tak terlepas sebarang maklumat. Anda boleh follow channel Telegram Tadabbur Center untuk update sebarang maklumat di sana, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah wa suratul asr. Bismillah. Lillazina amanu wa amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.